Hai guys, selamat kembali. So, ramai di antara korang semua yang PM saya, DM saya bertanyakan tentang macam mana nak beli Mazda RX-8, sebab Mazda RX-8 adalah salah satu sports car yang bajet di bawah harga RM50,000. Boleh dapat kereta yang nampak cantik, performance okey, handling okey macam ni kan. Tapi hari ni saya nak perkenalkan satu lagi model sports car bajet di bawah harga RM50,000, RM60,000, RM40,000 pun boleh dapat. Iaitu tak lain tak bukan Audi TT Mark II MK2. So dalam video ni saya akan terangkan secara serba detail tentang Audi TT ni, dia punya spesifikasi, performance, kereta-kereta apa yang boleh compete dengan dia, yang bersaing dengan dia, dan yang paling penting saya akan ceritakan daripada segi dia punya harga dia. So, let's go! Let's go! Biar jalan berliku, takkan ku perlahankan laju. So ini adalah Audi TT. Yang ini didatangkan dengan enjin 2.0 liter TFSI, iaitu 2.0 liter turbo lah. Dia ada juga versi 1.8 liter turbo. Tapi actually Audi TT ni banyak dia punya variasi enjin. Ada yang sampai 3.2 liter V6 lah, ada yang 2.0 diesel lah. Tapi itu semua bukanlah versi Audi TT S ataupun Audi TT RS. Itu adalah hardcore version untuk Audi TT ni. Kalau macam BMW dia ada M, kalau Mercedes dia ada AMG, kalau Audi dia ada RS dekat belakang tu. Untuk versi yang ni bukanlah versi Quattro bermaksud dia bukanlah 4-wheel drive, dia 2-wheel drive saja, iaitu front wheel drive, roda depan yang bergerak bukan roda belakang. Dan untuk Audi TT ni dia ada dua versi, iaitu satu coupe dan satu lagi adalah roadster. Kalau coupe yang macam gini, dia punya seat dia ada 4 seater, tapi kalau roadster dia punya seat dia cuma 2 seater saja. Roadster tu yang boleh buka bumbung lah. Dan antara kompetitor terdekat untuk Audi TT ni boleh dikatakan BMW Z4, Mercedes SLK ataupun sekarang SLC pun dah tak ada. Kemudian Mazda MX-5, Miata dan Mazda RX-8 pun boleh juga dikategorikan dalam kategori yang sama, iaitu entry level sports car lah. Tapi itu adalah saingan dia untuk versi Audi TT yang biasa. Kalau Audi TT RS, antara kompetitor dia adalah boleh dikatakan Honda Civic Type R, Nissan Fairlady 370Z, itu adalah sezaman lebih kurang dengan dia. Kemudian Volkswagen Golf R pun boleh juga dikompetkan dengan Audi TT RS lah. Performance dia lebih kurang sama untuk entry level sports car punya hardcore version. Okey, ini adalah Audi TT tahun 2006, antara first batch untuk generasi kedua, yang mana unit yang ini didatangkan dengan enjin 2.0 liter TFSI turbo. Dia ada juga 1.8 turbo, tapi 1.8 tu horsepower dia rendah sangat, 160 tak silap saya. Torque dia yang 1.8 tu 250. Yang ini horsepower 211, lebih kurang dia ada banyak generation. Kemudian dia punya torque dia 280. Tapi untuk versi TT RS, Audi TT RS hardcore version untuk Audi TT ni, dia punya enjin dia lebih kurang 2.5 liter turbo. Dia punya horsepower dia lebih kurang 340 dan dia punya torque dia lebih kurang 450 Newton meters of torque. So untuk TT RS memang dah boleh compete sangat dengan Golf R ataupun Civic Type R pun memang boleh. Mercedes A45 pun boleh compete dengan Audi TT RS tu lah. Kita tengok dia punya performance torque. Yang ni 250 Nm of torque. Wow, agak pick up juga, First impression saya drive kereta ni, of course memang tak boleh samakan langsung dengan Mazda RX-8, yang mana RX-8 tu rotary engine. Dia punya feel, tayar tolak belakang. Yang ni front wheel drive. Dia punya pleasure dia tu memang agak sedikit berbeza. Yang tu memang korang akan rasa raw, tapi ini kelebihan dia, dia lebih comfort. Okey, jalan agak sedikit berbukit kat depan ni. Tapi kelebihan dia, road tax kereta ni murah sebab dia punya cc dia kecil. Boleh kategorikan sebagai kecil lah kan. 2.0 liter, 1.8, lebih kurang setahun road tax tu dalam 3 ke 400 ringgit, lebih kurang macam tu. So dekat depan ni ada sedikit silikon. Okay, saya nak try ambil sikit silikon, kita nak rasa. Agak quite confident. Responsive, okay, not bad. Untuk enjin ni, untuk enjin 2.0 ni, okey. Agak sedikit ada rasa turbo lag. Sikit.
Untuk generasi yang ketiga pula, Audi TT ni MK3, dia punya lampu dia semakin lepeh. Bermula daripada yang pertama bulat, kemudian yang ni kedua lepeh sikit, kemudian yang ketiga tu nampak lebih futuristik lah. Kereta ni mempunyai 2 pintu saja, 2 doors front wheel drive, 4 seater front engine car. Dan antara yang bestnya, dia punya pintu ni frameless. Kalau turunkan tingkap, dia tak ada frame kat sini. Korang nampak tak? Dia punya rear spoiler dia boleh terangkat. So kita nak tengok dia punya bahagian ruang boot dia pula. Ini adalah dia punya ruang boot dia, memang tak begitu besar sangat. Kalau korang tengok bukaan dia memang luas, tapi dia punya bukaan dia terbagi kepada dua, satu seat dia dan satu dia punya boot lah. Dan satu lagi, kereta ni enjin dekat depan. Kalau korang beli, korang nak jumper kereta ni, korang memang tak jumpa bateri dekat bahagian depan, sebab bateri dia adalah dekat bahagian belakang sini. Ini adalah bateri dia. Pelik sikit, enjin dekat depan tapi bateri kat belakang. So kita nak tengok dia punya bahagian dalam dia pula. Jom. Okey guys, ini adalah dia punya bahagian ruang dalaman Audi TT generasi kedua ni lah. Kalau korang tengok, memang dia punya design dia nampak sederhana saja. Yalah, biasalah kereta lama kan. Kemudian dia punya head unit player dia memang originally tidak didatangkan dengan touchscreen ataupun reverse camera. So kalau korang beli kereta Audi TT ni, korang kena tukar sendiri aftermarket punya head unit lah, yang ada Android reverse camera dan sebagainya lah. Ni korang boleh buka dengan tutup spoiler ni dekat button sini saja. Kalau korang tekan sini, dia akan terbuka tutup lah spoiler belakang tu. Kemudian dekat bahagian tengah-tengah ni ada 2 cup holder. Okey, satu yang kecil ni tak tahu boleh letak apa. Dia punya glove box dia pun tak begitu besar, tapi dia ada segmen-segmen dia lah. Bahagian sebelah sini tak ada apa-apa ruang kompartmen, laci ataupun sebagainya. Dan dia punya door pocket dekat tepi ni pun kecil sahaja. Dia punya headroom dia okey, untuk bahagian depan ni agak okey lah, agak luas juga. Dan daripada segi legroom pun okey, tak ada masalah untuk driver ni lah. So jom korang tengok macam mana kalau saya duduk kat belakang kereta ni. So kalau nak pergi belakang, korang just tarik benda ni, dan seat depan ni boleh kedepankan lagi. Okey, itu adalah ke depan habis So Okey. Sini. Korang tengok guys, korang tengok. Ini saya dah cuba duduk kaki terlebih sikit. Actually kepala saya tak boleh tegak. Tak boleh tegak. Kalau saya tengok atas, direct matahari. Korang tengok betapa jauhnya jarak kepala saya sekarang ni dengan garisan bumbung ni. Jauh. Kalau saya rasa panas nak berteduh, saya kena bongkokkan badan macam gini, baru tak terkena matahari. Dan dia punya legroom dia pula, korang tengok memang tak boleh bernafas. Okay. Dan saya punya angle sandar pun agak tegak, seat ni agak tegak. So saya macam gini. So memang tak sesuai untuk orang besar lah. Tak boleh dikatakan sebagai 4-seater, hanya boleh dikategorikan sebagai 2+2 seater sahaja. So kelebihan pertama, kereta ni sebenarnya sama juga macam RX-8, iaitu daripada segi dia punya road tax murah. Sebab CC pun kecil. Boleh kata kecil lah untuk sports car. Kalau korang cari kereta-kereta sports car lain macam Nissan Fairlady, dia punya road tax setahun dah dekat RM4,000. RM4,000 lebih. Yang ini RM300 ke RM400 saja. RS8 RM70 satu tahun. Bila road tax murah, dia punya tarif insurans dia pun tak begitu mahal lah. Sebab dia orang ada kiraan insurans tu, dia punya formula tu mengikut juga kiraan CC, capacity engine. Dan kelebihan kedua, kalau korang nak considerkan Audi TT ni, adalah daripada segi dia punya fuel consumption. Sebab kereta ni fuel consumption dia taklah begitu jimat, tapi bagi saya atas kertas memang acceptable. Untuk 2.0 liter ni, dia punya fuel consumption dia lebih kurang 13 ke 14 km per liter. Kalau 1.8 pula, lebih kurang boleh dapat 14 ke 15 km per liter. So kalau kita nak bandingkan minyak dia ni, kereta ni lebih kurang juga macam Inspira ataupun Lancer GT ataupun Honda Civic 1.8. Lebih kurang Honda Civic tu kalau long distance mungkin boleh dapat dalam 15-16, yang ini mungkin dalam 13 ke 15. So tak jauh. Dia berbeza dengan Mazda RX-8, yang mana Mazda RX-8 tu minyak dia memang betul-betul kuat, even lagi kuat daripada Mustang GT. Saya tak pasti, mungkin Mustang EcoBoost pun RX-8 tu lagi kuat. Dan
dan minyak pun kena pakai 97 hijau. So ini satu kelebihan yang mungkin korang boleh jadikan sebagai point kalau korang nak beli, nak miliki kereta ni. Kelebihan dia yang pertama, kereta ni daripada segi dia punya beauty, daripada segi dia punya looks, daripada segi luaran design dia saja, dia dah membezakan kereta ni daripada kereta-kereta lain atas jalan raya. Once kalau kereta ni lalu je dekat atas highway, immediately korang akan toleh, oh, Audi TT. Bermaksud kereta ni unik dia punya design dia, walaupun berbentuk bulat ke apa kan. Porsche pun macam tu juga. Kelebihan yang kedua pula, daripada segi performance dengan handling dia, not bad. Walaupun tak dah sepower sports car lain macam Type R ke, tak. Memang jauh lah. Ini bukan hardcore version. Ini adalah entry level sports car. Tapi dia punya performance dia at least lebih baik daripada Pro 2 Myvi. Oops, Pro 2 Myvi. Pro 2 Myvi potong kita lah. Cucuk dia. Macam mana kereta ni boleh kalah John dengan Myvi ni? Tapi ada juga kekurangan dia. Kekurangan kereta ni adalah daripada segi dia punya practicality. Bahagian dalaman ni memang agak teruk lah, dengan dia punya ruang boot dia kecil. Kemudian tak ada tayar spare. RS8 pun tak ada tayar spare. Tapi RS8 at least dia ada 4 pintu dan ada 4 tempat duduk yang proper. Yang ini sebenarnya 2 tempat duduk saja. Belakang ni korang cuma boleh bawa beg ataupun budak kecil yang berusia 5 tahun dan ke bawah. Itu pun korang kena tinted habis-habis cermin bahagian belakang ni. Kalau tak, anak-anak korang yang duduk kat belakang ni memang panas terik. Nak kalau matahari tegak macam ni kan. Dan kekurangan dia yang seterusnya adalah daripada segi dia punya maintenance. Dikatakan owner kereta ni dia kata agak mahal untuk sebuah entry level sports car. Yelah, sebab satu jenama Continental Jerman Audi. Kalau kereta yang bukan sports car, Audi pun memang macam tu juga. BMW ke Mercedes ke memang macam tu juga. Dia tak boleh compare side by side harga dia dengan Japanese car lah. Memang agak sedikit mahal, tapi dia ada titik kelebihan kekurangan dia, balance dekat situ. Yang mana beauty, minyak pun sederhana, protect murah, performance okey, maintenance kuat sikit. Dia balance. Harga kereta ni untuk tahun 2006 hinggalah ke 2010, harga dia adalah 40,000 ke 60,000 macam tu. Untuk versi 2011 ke 2014, harga dia mungkin 60 ke 70,000. Ada yang versi, tengoklah, kalau Quattro mungkin mahal sikit, boleh kata 70 ke 90,000. Tapi kalau korang dapat yang paling murah pun actually boleh dapat 40,000. Mungkin tahun 2006 1.8 turbo. Dan kesimpulannya, adakah saya recommend kalau korang terfikir untuk beli kereta ni? Bagi saya, pendapat saya, honestly, kalau korang tengah cari sebuah kereta sports car, kereta yang kedua, bukan kereta utama, kereta ni memang tak boleh dijadikan sebagai kereta utama sebab dia punya practicality dia memang sangat-sangat tak baik. Tapi dia ada something else. Mungkin korang boleh considerkan Audi TT ni sebab ada kelebihan-kelebihan dia yang tersendiri yang membuatkan korang akan rasa special terhadap kereta ni. Oh, dia punya bunyi. So guys, itulah serba sedikit tentang Audi TT, iaitu satu lagi model yang boleh dikatakan bajet sports car untuk era tahun 2021 ni. Di bawah harga 60,000, 50,000, 40,000 pun boleh dapat selain daripada Mazda RX-8. Actually, sebelum beli Mazda RX-8 ni, Audi TT ni salah satu choice saya lah, salah satu option lah. Salah satu reason disebabkan saya tak ambil Audi TT ni dan saya ambil Mazda RX-8 ni sebab kereta ni. Ini adalah kereta kawan saya. So kalau dapat, saya tak nak lah sama dengan dia kan. Dia tak bagi reveal identiti dia. Sama-sama juga kerja jual kereta dulu, Chinese guy. So terima kasih lah pada dia sebab akhirnya saya dapat juga review Audi TT kawan saya ni. So lepas ni kita akan buat banyak lagi sports car budget di bawah harga 100,000, 50,000 dan mungkin bawah 30,000 pun ada. InsyaAllah dalam video akan datang dalam masa terdekat ni, saya akan upload satu video tentang 5 buah kereta yang best yang korang boleh dapat di bawah harga RM30,000 ataupun RM27,000. Kereta yang best tak termasuk Honda City, Vios, Myvi, tu semua kereta yang dah biasa korang dengar kan. Ini kereta yang korang tak terfikir untuk korang dapat di bawah harga RM27,000 tapi remain reliable ataupun remain logik. Boleh belilah, memang tak merepek. So guys, kiranya ada sesuatu manfaat ataupun ilmu yang mungkin korang boleh ambil daripada video ni, saya hargai sangat-sangat kalau korang dapat considerkan untuk smash button subscribe dekat bawah video ni. So jumpa korang dekat next video. Salam strategi, fight, conquer. Bye.